Alhamdulillah kita akan mengupas insya-Allah malam ni pada tajuk yang ketujuh, iaitu tekun bekerja. Adapun dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya sebut al-itqan, tekun tekun bekerja. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Mus'ab, haddatsana Bishr bin As-Sari an Mus'ab bin Thabit an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Rawahu Abu Ya'la wal Baihaqi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Mus'ab telah menceritakan kepada kami Bishr bin As-Sari daripada Mus'ab bin Thabit daripada Hisham bin Urwah daripada bapanya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, menyukai, iza amila, sekiranya salah seorang daripada kamu, iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, yang mana Allah Ta'ala menyukai sekiranya salah seorang daripada kamu apabila dia melakukan sesuatu tugasan, maka dia melakukan dengan itqan, ayyutqinahu, yakni melakukannya dengan tekun, dengan tekun. Hadis riwayat Abu Ya'la, hadis dan juga Baihaqi. Hadis ini berstatus hadis hasan li ghairihi. Pengenalannya, Islam amat menggalakkan manusia bekerja dan mencari rezeki bagi meneruskan kelangsungan hidup. Setiap individu yang mempunyai kemampuan dan keupayaan dari segi fizikal dan mental adalah dituntut agar bekerja. Ada kekuatan, maksudnya tubuh badannya sempurna, dia bukan orang yang OKU, makanya bekerjalah. Islam amat memuji pekerja yang mahir lagi profesional. Sebaliknya, menegah manusia daripada sifat malas dan meminta-minta. Jangan malas nak dapatkan rezeki ni kan. Kena usahalah, kena berusaha. Bekerja boleh menjadi ibadah yang terbaik kerana ia juga merupakan sunnah Nabi SAW. Maksudnya, Nabi pun bekerja sebelum dilantik menjadi Rasul. Maka Rasulullah juga bekerja. Dan bukan Rasulullah orang je pun, Nabi-Nabi terdahulu pun bekerja. Nabi Allah Nuh alaihissalam kana ya'malu najjaran. Nabi Nuh alaihissalam dulu sebelum diangkat jadi Nabi ni, bagi ni kerjanya apa dia? Najjaran. Najjaran apa? Tukang kayu. Itu yang buat kapal. Tukang kayu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam kana ya'malu khiyatan. Nabi Idris alaihissalam ni kerjanya ialah tukang jahit. Dia tukang jahit, bekerja, mencari rezeki. Dan juga Nabi Allah Zakaria juga kana ya'malu najjaran. Nabi Allah Zakaria juga bekerja sebagai tukang kayu. Dan Nabi Allah Musa dan juga Rasulullah SAW kana ya'malani ra'iyan. Makanya Rasulullah dan juga Nabi Musa AS ni, mereka ni bekerja sebagai apa? Pengembala. Pengembala kambing. Jadinya bekerjalah.
Dan Rasulullah juga berniaga, kan? Meniagakan barang dagangan Khadijah. Jadinya bekerja jugalah. Itu ya Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat pun bekerja. Ya. Para ulama pun bekerja, orang alim, ya, mereka juga bekerja. Kalau Imam Abu Hanifah tu peniaga kain. Ya. Ada pekerjaan-pekerjaan mereka untuk mencari rezeki. Maksudnya mereka bukan hanya bergantung kepada ya kuliah-kuliah ataupun buku-buku mereka. Kan nak tulis kitab pun keluar modal. Mana datang keluar modal? Mana ada bantuan tekun ke bantuan apa, mereka tu sendirilah. Siapa nak bagi? Kerjalah. Ya, bekerja di siang hari, bekerja ada duit, maka di malam hari tu menulis kitab. Bekerja macam bekerja. Bukanlah maksudnya para alim ulama itu pendapatan mereka hanya bersumberkan kepada kuliah-kuliah ataupun kitab-kitab mereka sahaja. Mereka juga ada kerja luar. Ya. Jadi maksudnya mereka tu masuk pekerjaan mereka tu tidak ada kaitan. Ya. Dengan mata-mata mengharapkan pada kuliah-kuliah ceramah-ceramah saja tak. Itu bukan kerja dia. Dia ada kerja dia sendiri. Ya. Nabi-nabi ada kerja dia sendiri. Bukan dia fokus itu saja. Ya. Mereka tidak mengharapkan demikian. Tapinya ya, para orang alim dan juga para nabi, sahabat-sahabat sendiri pun mereka berdakwah dan juga mereka juga bekerja. Ada pendapatan lah maksudnya. Ya. Okey. Pengenalan tadi tak? Maksudnya para nabi juga bekerja sebab kerjanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan ya tak bekerja ni. Cuma yang tak bekerja di zaman Nabi itu dipanggil golongan as-sufah. Golongan sufah ini mereka duduk di Masjid Nabawi. Duduk dekat kita pergi ke, kalau kita buat umrah, kita ziarah Madinah, yang dekat dengan makam Nabi itu di belakang. Itu tempat orang sufah duduk kat situ. Ya. Lepas tu bila mana datang Sayyidina Umar, zaman dia jadi khalifah, maka dia suruh orang sufah ni tetap pergi bekerja juga. Apa pergi dia cari pendapatan. Ya, ada duit, boleh beli barang makan. Dan semayang, mari dah semayang. Dalam masalah pun. Kan? Sebab apa? Sebab sihat. Kan? Sempurna tubuh badan. Akal pun sihat. Makanya pergilah cari rezeki. Apa-apa saja yang kerja-kerja yang halal lah. Itu je lah. Maksudnya, ya, bekerja lah. Itqan ataupun tekun dalam beramal atau bekerja bermaksud melakukan sesuatu amanah dan tanggungjawab dengan gigih dan bersungguh-sungguh, menyempurnakan atau melaksanakan satu tuntutan daripada seseorang sebagaimana yang dikehendaki oleh orang tersebut tanpa sebarang kekurangan sedikit pun dan sesempurna mungkin. Pelaksanaan ini disertai dengan usaha yang kuat agar tidak terlewat daripada waktu yang telah ditetapkan. Baik kita makan gaji, baik kita kerja sendiri. Kalau kita makan gaji, kita terikat dengan peraturan kerja dan tugasan-tugasan. Kalau diberi oleh bos kita tugasan yang mesti disiapkan dalam tempoh tertentu, maka siapkanlah dan buatlah sesempurna mungkin. Kalau kita kerja sendiri lagi pula, ya, kita kerja sendiri, baiklah kerja apa pun, nak berurusan dengan orang tempah itu, orang tempah ni, baik buat kuih ke, jahit baju ke, apa lagi kita buat pekerjaan ni, yang berurusan dengan orang terus, ini lagi kena jaga. Tak? Ya, ini lagi kena jaga. Ya, sebab apa? Sebab customer kita lah, ini rezeki kita. Tu kita berbeza dengan orang kaum lain lah, kita cakap kaum lain. Ya. Mereka menjadikan customer mereka ini sebagai itu rezeki aku, itulah duit aku. Dia jaga sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau kita ni jenis apa? Tawakal kuat. Tak apalah, dia tak nak aku pun tak nak hilang. Rezeki Allah tu luas. Padahal kita yang tak sedih dengan baik. Dia order apa pada kita, apa ditempah pada kita, kita buat sambil lewa, tak bagus. Kemudian dia pun komplain. Dan kita kata tak apalah, dia tak bagi aku sebut, tak awal dengan orang lain, tak kisah. Rezeki Allah keluar, ada je rezeki Allah bagi. Bukan macam tu. Buatlah sebaik mungkin. Bila kita buat sebaik mungkin, dia akan viralkan.
Kalau kau nak tempah kuih, kau tempah dengan Cik Kia tu. Nak tempah baju, kau tempah dengan ni. Kau tempah dengan dia tu. Jahitan dia bagus, kuih dia sedap pun ni. Kan? Itulah kita punya rezeki. Tapi kita punya konsep tawakal tu lain macam. Kita buat kerja sambil lewa. Kemudian bila orang tak mari kita dah, kita kata apa, tak apa lah, rezeki Allah keluar. Esok-esok ada orang mari lah tu. Ada lah tu, rezeki Allah ada. Rezeki tak salah alamat. Tak. Rezeki not go to wrong address. Kan? Taklah konsep macam tu. Mudah sangat kita bertawakal sedangkan kita tak buat sebaik mungkin. Kecuali kita dah buat sebaik mungkin dan betul memenuhi piawaian. Kan? Memenuhi piawaian dia punya sendirilah. Jadi baru betul. Barulah ketika mana orang pertama dapat rezeki Allah lah. Barulah ada jaminan Allah akan rezeki kita tu. Tapi bila kesilapan tu berpunca pada diri kita, tiba-tiba kita nak kata tak apa, rezeki Allah luas, konsep tu salah. Ya, buat dulu sebaik mungkin. Bila mana pelanggan komplain tu, cukup-cukup ambil perhatian. Ini yang mana di barat baik orang kata itu yang dia orang cukup jaga. Sebab mungkin pahaman mereka begitu. Customer tu itulah rezeki aku. Kalau aku buat dia dengan baik, ya, makanya dia akan ni lah. Dia akan viralkan. Walaupun contoh kita kata dah hari tu ketempah ni kan, dia buat tu tak kena dengan apa order dah. Tak apa, dia ganti yang baru, tak payah bayar lagi dah. Ada rezeki lagi tu. Kan? Jangan cerita company yang besar-besar ni, syarikat kereta dah dulu. Honda, Toyota, dia panggil balik. Daripada dia dah jual 20,000 tu, dia panggil balik, suruh hantar ke pusat servis sebab ada masalah sikit dia. Kan? Sikit punya problem. Sebab dia cukup jaga pelanggan dia. Kalau orang komplain ni, suruh orang viralkan, aku punya company boleh terlungkup company aku. Begitu juga lah dengan kita punya konsep. Jagalah customer tu. Ya, sebab apa? Dia antara penyebab membawa rezeki kepada kita. Dia asbab. Dan dia juga asbab menyebabkan rezeki kita terhalang kalau kita buat tak betul lah. Jadi kita kena ubah konsep tu. Tawakal tu dah betul, rezeki tak salah alamat tu betul. Dengan syarat kita dah buat sebaik mungkin dan memenuhi kita rasa apa yang dia nak. Ya, tu baru konsep yang betul. Jangan terus-terus senang je dah. Tak apa, rezeki Allah luar dah. Dia tak ambil kat korang lain lagi. Bukan macam tu. Ya. Dalam beberapa keadaan, itu kalau dikaitkan dengan amalan atau tindakan yang berkualiti. Seseorang bekerja dan merupakan tuntutan utama di dalam bekerja. Tu kata tadi, tekun. Ya, baik kita makan gaji ataupun kita kerja sendiri. Umat Islam amat digalakkan untuk bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini kerana bekerja merupakan salah satu wasilah atau cara untuk mendapatkan rezeki. Itu sebab dengan cara bekerja lah wasilah ataupun penyebab untuk kita dapat rezeki. Rezeki tak datang bergolek kan. Jadinya kena usahalah. Ya. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah, ya, i'malu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Tengok. Ya, bila kita bekerja, yang pertamanya Allah dan Rasul tengok. Kalau kita buat kerja tu sambil lewa dan kita pun kata kita konon nak orang kata play victim, kan? Kata kita dah buat sebaik mungkin. Bila orang komplain kita marah, Allah Ta'ala tahu engkau sebenarnya kau buat kerja tak mencapai piawaian. Tiba-tiba kau claim macam ni, kau kata macam ni, kau kata macam ni, kan? Salahkan customer pula, kan? Dia ni banyak songeng, dia ni sedangkan ketika dalam perjanjian akad mula-mula, customer ni nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Tak, dia pun dah bagi tahu dah buat macam ni, macam ni. Tiba-tiba kita buat pandai-pandai kita lah janji. Janji boleh sudah lah. Itu masalah kita. Sebab kita buat satu ikut kehendak kita, bukan ikut kehendak orang, customer tu. Jadinya. Sebab
yang menilai pekerjaan kita Allah Ta'ala, Rasul dan juga manusia. Kalau kita punya kerja kita bagus, dia akan viralkan. Esok kalau kau nak apa-apa kau cari ni, kau dengan dia je lah. Aku setakat ni dengan dia tak pernah mengecewakan lagi lah setakat hari ni. Aku buat order dengan apa dengan dia pun, insya-Allah setakat ni okey. Setakat hari ni lah, kan? Tak, belum mengecewakan. Okey lah macam tu. Dia akan tarik ramai lagi, akan tarik lagi tak. Jadi jagalah kualiti kerja. Kan? Ni dalam Quran dah sebut. Sebabnya menilai pekerjaan kita pertama Allah Ta'ala. Betul tak betul kita buat ikhlas, ya? Yang keduanya manusia. Dia tengok pada hasil kerja itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di akhirat esok Allah akan tunjuk balik pada kita. Dulu kau cakap, oh kau komplain macam ni, kau tengok balik video ni, kau punya ni, kan? Engkau sendiri yang punya salah, engkau sendiri yang macam ni tak, bukan salah customer, ya? Engkau yang punya salah. Jadi di akhirat esok tak guna dah. Kena pula kita mengkhianati pelanggan kita, kan? Ambil duit dulu, barang tak siap-siap lagi, kan? Janji lepas raya, dah 3 kali raya dah. Raya puasa, raya Deepavali dah lepas, raya Cina dah lepas, raya Deepavali, nak masuk Christmas pula tak siap-siap lagi hujung tahun, kan? Duit dah habis, dah bayar habis, kan? Jaga, ya, jaga benda tu, ya. Pertama dia kira hutang, kalau tak selesai tak, kita nak ambil duit dia. Keduanya kita telah mengkhianati dia. Benda berkhianat ni bukan benda main-main, ya, di akhirat esok. Belum kira yang lain lagi, kan? Jadi berhati-hatilah. Tambah pula jenis ambil duit dulu ni tak. Tak apa, bayar habis lah, senang. Esok tak payah bayar lagi dah, kan? Rupanya kita ambil duit tu kita buat benda lain, kan? Jadi ni hati-hati sikit lah yang ni. Sebab biasanya benda ni Allah tak tunggu lama, tak payah tunggu akhirat, di dunia Allah nak bagi, ya. Kan? Bila dosa kita dengan manusia ni kadang-kadang tak payah tunggu akhirat, dunia Allah nak bagi siap, ya. Dunia pun kena, akhirat pun kena. Kemudian dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-7, fa iza faraghta fansab. Maksudnya, maka apabila kamu telah selesai daripada sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dah selesai buat yang ni, buat urusan yang lain, buat juga sungguh-sungguh. Ni kan, buat hati-hati. Sebab tu kadang-kadang orang dalam bab menerima tempahan ke atas semua, dia cukup jaga kualiti. Saya minta maaf, ya. Untuk tahun ni saya ambil order 20 orang je. Kan, kita pun jenuh lah merayu tolong dah, bukan. Sebab masa ni dah. Kalau takut yang buat lebih sekarang, takut kualiti tu, kan, dia tak ni. Jadi saya minta maaf lah, kan. Nak kali tahun depan order awal sikit, dah beritahu awal tak. Jadi macam tu, kan. Nak jaga kualiti tu tak. Ada sebab itu, maka buat aja sungguh-sungguh, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkatnya salah seorang di antara kamu pada awal pagi, ya, pagi-pagi gelap, ya. Macam kita lah, kadang-kadang pagi-pagi gelap dah, subuh-subuh sepagi dah keluar kerja dah, ya. Kemudian pulang dengan memikul kayu api di punggungnya. Lalu kamu bersedekah dengannya tanpa meminta-minta kepada orang ramai. Itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang ramai. Maksudnya kita bekerja sendiri tanpa kita mengharapkan orang nak bantu kita. Itu lebih baik. Sesungguhnya al-yadu maksudnya sesungguhnya tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Al-yadu ulia khairu min al-yadu sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebab yang atas tu memberi, yang bawah tu menerima. Jadi yang, ya, tangan di atas ni lagi baik. Maksudnya kita tak minta-minta, kita pula bagi ke orang. Itu yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-1727. Dan dahulukan memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi bila kita rezeki ni, ya,
pendapatan kita ni yang lebih utama pertama sekali keluarga kita dulu. Settlekan yang ni dulu. Keperluan kelengkapan rumah, keperluan rumah, apa semua dah siap settle semua. Ada lebihan, maka tolonglah orang. Ya? Memang disuruh begini pun. Ya? Ya, begini. Maksudnya settlekan dulu. Dan dalam hadis diriwayatkan Al-Miqdam radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri. Itu yang lebih baik. Maksudnya dia bekerja sendiri, daripada pendapatan yang dapat, dia beli sendiri barang-barang makan tersebut. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Ya, bukannya mengharapkan orang pun. Nabi Daud AS dia tanam sendiri makanan, sayur-sayuran, makanan-makanan dan tanam sendiri. Itu yang terbaik ya. Sebab tu antara yang terbaik juga kita bercucuk tanam. Kan? Belakang rumah ke, tepi rumah ke, dalam pasu ke. Itu lebih baik. Kan? Benda simple je. Hili, bendi, kan? Petola dah dekat pagar kan. Share dengan jiran kan. Kalau berbual tu kita share sama-sama kan. Sebab kita tumpang pagar dia, nak berjalan atas pagar kan. Jadi share lah. So, kalau buah-buah tu kita sama-sama lah. Kan? Itu lagi bagus. Tak? Sebab apa? Kalau kita nak pergi di pasar pun, kebanyakan makanan kita ni semua dah tercemar kan. Tercemar dengan apa? Dengan bahan-bahan kimia. Tak? Bahan-bahan kimia. Terutama sayur-sayuran tak? Tengok segar je tak? Ulat pun tak berani nak dekat. Kalau ulat pun tak berani nak dekat, kita tak tahu racun cap apa dia pakai lah. Sampai ulat pun tak berani nak dekat kan. Jadi itu pastikan tak? Itu lebih baik kalau kita tanam sendiri. Ya, sayur-sayuran lah. Mudah-mudah kan. Keterangannya, tekun bekerja merupakan salah satu sikap positif yang sangat-sangat dituntut oleh agama. Kerana kerja merupakan sumber rezeki untuk menanggung keperluan hidup diri sendiri, kaum keluarga dan membantu orang lain. Pertama untuk diri sendirilah kita kerja ni. Waktu bujang, kemudian dah kahwin, keluarga pula. Ada lebihan, bantu orang lain pula. Itulah kehidupan kita. Itulah namanya hidup kita bermasyarakat. Kan? Itulah yang Islam anjurkan, bersilaturahim. Tekun dalam pekerjaan adalah satu sikap yang terpuji dan lumrah bagi pekerja cemerlang. Orang yang macam cemerlang ni dia tak ada masalah, memang dia buat sungguh-sungguh kerja dia tak. Bahkan Islam memandang tinggi sifat tekun ataupun itqan dalam beramal maupun dalam bekerja. Baik dalam ibadah kita buat dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, begitu juga dalam pekerjaan. Tengah orang dalam bab bekerja cukup tekun, dalam bab beramal cukup tekun, tapi dalam bab bekerja kan kualiti pun tak ada. Semayang jaga alhamdulillah tak. Tapi dalam bab kerja tak jaga kan. Jadi masalahnya ialah kita hanya jaga hubungan dengan Tuhan, tapi kita tak jaga hubungan kita dengan manusia. Ni pun tak selesai masalah. Ya, kena jaga dua-dua kena buat. Itqan dalam pekerjaan umumnya adalah melaksanakan tuntutan dikehendaki dengan sesempurna atau sebaik mungkin serta berusaha gigih supaya tidak terlewat daripada waktu yang ditetapkan. Ketekunan bukan bermaksud ia boleh dieksploitasi sehingga mendatangkan kezaliman kepada pekerja maupun majikan. Kan? Sebab kadang-kadang hari ni kalau di jabatan-jabatan orang malas nak tunjuk rajin sangat. Sebab kalau aku tunjuk rajin lagi muka aku je lah. Kan? Dalam mesyuarat kadang-kadang orang dah malas nak bagi pandangan, nak bagi idea. Sebab kalau aku bagi idea sekarang, Encik lah buat. Idea dia bagus, dia pula kena buat. Aku bagi idea, aku pula kena buat. Kan? Jadi orang pun pakai simpan. Ni pun benda yang tak betul lah. Sebab cara pengagihan tugas tu tak betul. Jadi kadang-kadang bos majikan dia nak mudah dia ya. Dia tahu dah pekerja dia ni memang aku ni bagi kerja apa memang dia buat je tak. Kalau bagi pada CB ni kan ada je dia mengenai mulat. Tapi gaji sama. Kan? Bonus nak sama kan? Tak boleh lah. Jadi majikan kenalah berlaku adil. Tengoklah kan, bagilah hak pekerja tu selayak untuk dia.
Ya, tu yang ada anugerah pekerja cemerlang dan sebagainya kan. Buatlah dengan betul lah. Ketekunan ialah satu sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja. Tekun dan cekap merupakan asas bagi menghasilkan prestasi mutu kerja yang tinggi dan berkualiti. Pekerja yang tekun dan cekap sentiasa menyukai pekerjaannya tanpa jemu, tidak berputus asa serta tidak lalai daripada memberikan perhatian dan penelitian kepada terhadap kerja yang dilakukan. Kan orang yang jadi kualiti kerja, dia enjoy dengan kerja dia. Dia seronok dengan kerja dia. Kan? Dia punya seronok kerja ni tak sedar lagi 2 tahun nak pencen. Kan dia tak sedar macam tu ha. Dia tak sedar kan. Tengah hujung tahun ni aku pencen ni. Baru tahu. Kan? Sebab apa? Dia seronok kerja tu maksudnya bukan dia seronok tu maksudnya dia banyak melepak, bukan. Tapi pekerjaan itu menyebabkan dia seronok berkhidmat untuk orang lain. Kan? Dia suka tak? Dia dapat menyumbangkan waktu. Inilah masanya dia nak sumbangkan waktu pada orang lain, nak bantu orang lain kan. Apa saja pekerjaan lah. Sebab setiap pekerjaan kita ni memang melibatkan manusia. Baik kita kerja kilang sendiri pun, kan? Baik kerja kilang, kita serve untuk manusia juga, serve untuk masyarakat. Sama je konsep tu, kan? Walaupun kita bekerja dengan mesin, tetapinya kita tetap hasil itu untuk bagi pada manusia kan. Jadi kita rasa seronok. Ya. Mutu kecekapan seseorang pekerja akan terus meningkat jika dia sanggup belajar atau menambah ilmu pengetahuan. Segala pekerjaan yang diterimanya akan dirancang dengan teliti supaya hasilnya bermutu tinggi dan berkualiti. Itu kadang-kadang setengah syarikat company ni dia orang buat panggil kursus motivasi kepada pekerja-pekerja dia tak. Dia buat family day kepada pekerja-pekerja untuk menghargai pekerja-pekerja dia tak. Supaya apa? Dia akan bekerja, dia akan lebih bersemangat, lebih rajin dan lebih orang kata kerja secara berpasukan. Ni buat ya. Seronoklah kerja macam tu kan. Kita bekerja sebagai satu keluarga. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah berusaha dan bekerja mencari rezeki yang halal. Kita mestilah melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT telah menegaskan bahawa setiap pekerjaan itu berupaya dan mampu untuk menunaikan tanggungjawabnya. Sama ada seseorang pekerja itu dapat menunaikan tugasnya dengan baik atau tidak, hanyalah bergantung kepada sikap pekerja itu sendiri. Semua atas kita. Ya, baik kita bekerja sendiri ataupun kita makan gaji. Kalau kita nak tingkatkan kita punya kemahiran, kita kena belajar. Ya, dan berkongsi ilmu dengan orang. Maka kita akan berjaya. Dan jangan iri hati. Konsep iri hati ni tak. Ya, hari ni kalau setengah orang dia muda, nak hidup senang je, cara dia bodek bos. Kan? Ya, bodek bos ni bos. Macam cerita Doremi tu lah kan. Bos kan. Baik bos, semua boleh kan. Tak. Kan? Buktikan dengan hasil kerja. Yalah, bentuk kita mungkin belah-belah kita Asia kot, cara penilaian kerja begitu kot. Siapa pandai bodek, siapa pandai ni. Tapi dari barat dia tak macam tu. Bos tak tengok kau bodek-bodek ni. Dia tengok hasil kerja. Tak, hasil kerja. Jadi kalau hasil kerja kita baik, dia tengok, dia tak tahu konsep tu kan. Sebab tu orang suka kalau bekerja dengan orang asing. Buat cara dia menilai kerja lain, dengan Jepun lain, kerja dengan Mak Saleh lain, cara menilai kerja. Dia tak makan bodek-bodek ni. Dia tengok hasil kerja. Kau buktikan kau nak bodek aku, boleh. Dengan syarat kau buktikan hasil kerja kau yang baik. Itu cara bodek dia. Banding yang kita lah. Kan? Kita tolong buka pintu ke, tolong beli makanan ke, bos tolong buat kopi kita, mungkin tak makan sini. Jadi konsep tu tak sama lah. Lepas tu kadang-kadang kita bila kita baca hadis ni, kita rasa macam tak kena je dengan aku. Memang tak kena. Sebab budaya dia macam tu. Kena ubahlah budaya ni. Kan? Menilai seorang tu dengan kualiti. Kan? Bukan dengan cara dikipas, dengan apa semua tak. Orang sana tak pakai kipas, orang pakai aircon. Lagi sejuk. Kan? Bos lagi sejuk lah naik aircon. Jadi kena buang sikap beginilah. Kan? Memang kita kena ubah cara bekerja lah. Ya? Maksudnya kalau di barat itu mereka menilai kita secara umum. Jadi saya cerita umum kan. Secara umumnya begitu. Buktikan dengan hasil, makanya di situ bos akan sayang engkau.
Kan? Kalau Asyik banyak cakap, tak ada, dia tak pandang. Ya, sebab mereka melihat kualiti, baik bekerja dengan Jepun ataupun dengan Mak Saleh, lebih kurang macam tu je lah. Untuk menjadikan kerja itu sebagai ibadah pula, beberapa syarat tertentu yang perlu dipatuhi. Tadi kita cerita buat kerja je, tak ada kena-mengena dah, kerja je tak. Okey, sekarang kita sebagai Muslim, bagaimana cara kita nak jadi pekerjaan kita, baik kita kerja sendiri ataupun kita makan gaji, pekerjaan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Selari dengan contoh-contoh ibadah lain yang menjadi kewajipan untuk dilaksanakan, seperti solat, puasa, haji dan sebagainya. Maksudnya sama dengan ibadat-ibadat khusus lah. Kita semayang, kita baca Quran, kita puasa lah. Nak jadikan pekerjaan kita ni, ya, sama ada kita menjahit ke, kita buat kuih ke, kita makan gaji ke, kerja kilang ayam ke, kerja kilang kain ke, macam-macam lah. Nak jadikan benda ni sebagai ibadah ni macam mana ni? Roh ibadah itu perlu diterapkan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Antaranya, yang pertamanya, kalau kita nak jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah, niat itu kena betul. Niat lillahi ta'ala. Kalau kita solat, ibadat pun kita niatkan Allah Ta'ala, betul tak? Ya, makanya setiap ibadah kita tetap lillahi ta'ala. Begitu juga dengan pekerjaan kerana Allah, buat kerana Allah Ta'ala. Kerja akan menjadi ibadah bila mana niat itu betul. Niat yang betul perlu semata-mata untuk mencari keredaan, mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT tanpa dipengaruhi lain-lain tujuan. Kalau kita niat kita betul, maka kita takkan tuang kerja, kita takkan minta kawan paskat pukul 4, kita dah balik rumah pukul 2 dah, kan? Kita takkan buat macam ni lah, ya. Ataupun senang-senang, ya, gunakan harta company itu macam harta kita pula, ya. Makanya dia tak akan jadi macam ni lah. Niat yang tidak betul akan menjadikan kerja itu menyimpang daripada tujuan ibadah. Jadi Allah Ta'ala tu. Contohnya, kalau kerja ni nak mencari nama, pangkat, kekayaan, mengharapkan pujian dan seumpamanya. Kenapa? Kalau kita niat selain daripada Allah Ta'ala, kita niat kena nak nakkan nama, kita niat kerja kita kena nak pangkat, makanya cara kita dapatkan nama, cara kita nak mendapatkan pangkat ialah dengan cara menjatuhkan orang lain dan menaikkan diri kita. Sebab kita tak yakin Allah Ta'ala akan uruskan kita punya urusan, maka kita sendiri yang buat, maka buatlah. Itu cara kita. Kita cantah orang, kita naik. Kita burukkan orang, nama kita baik, ya. Jadi tak apalah, dapatlah dengan cara begitu. Tapi berapa lama boleh tahan? Ya, sebab bila kita naik dengan cara begini, kita jatuhkan orang lain untuk naikkan diri kita. Ya, Allah bagi cash. Harap bersabar sajalah. Tunggu sekejap, ya. Allah bagi. Ya, di dunia ini insya-Allah akan dapatlah. Tapi kalau kita buat dengan cara yang betul, insya-Allah akan selamat. Allah pula jaga kita pula. Allah juga pelihara kita. Orang nak fitnah kita pun tak lepas. Orang nak jatuhkan kita pun tak dapat. Yang buat cara yang betul. Ya. Keduanya, nak jadikan pekerjaan sebagai ibadah, tunaikan tanggungjawab asas. Untuk menjadikan kerja itu ibadah, jangan sampai kita terpaksa mengorbankan ibadah-ibadah yang hakiki, yang perlu ditunaikan, seperti solat, puasa dan sebagainya. Kita berniaga warung ke, gerai ke, berniaga di pasar malam, berniaga di mana pun, jangan abaikan solat. Tetap pergi, ya, carilah, ya, cari tempat solat. Tak jumpa juga, bawa sejadah sendiri, bayang belakang van, ya. Pada kat pasar malam, kan. Kalau kat pasar malam Kuala, dia ada surau dia buat untuk dalam kabin tu. Pasar malam Kuala, surau masjid pun dekat, boleh pergilah. Tak kisahlah, yang penting jangan tinggalkan solat lah. Cuba nak berniaga punya hal, sanggup dia tinggal. Zuhur pun lebuh, asar pun lebuh, kan. Kalau bulan Ramadan, berniaga beribadah Ramadan, berniaga makanan, maghrib pun lebuh, tapi puasa, kan. Tapi maghrib lebuh, tarawih jangan cakap lah, kan. Ni yang fardu tak selesai. Lepas tu kita mengharapkan Allah Ta'ala bagi kita rezeki yang banyak. Macam mana, kan?
Nak minta Allah rezeki yang banyak, tapi hak Allah tu, hak kita tu, tanggungjawab kita sebagai hamba kita tak buat. Kena settlekan benda ni. Jangan sampai mengabaikan solat kita. Ya. Yang ketiga, pekerjaan itu selaras dengan tuntutan syarak. Maksudnya pekerjaan yang halal, kan? Sesuatu pekerjaan hanya akan dianggap ibadah apabila pekerjaan itu dianggap halal dari sudut syarak, kan? Bertepatan dengan kehendak syarak. Kerja baik dah berniaga, alhamdulillah, berniaga apa? Berniaga dadah, tak kena lah, tak tepat dengan syarak tak. Ya. Niaga apa ni? Kerja apa ni? Saya kerja talang ni, kan? Tapi income tinggi jugalah. Kerja apa? Kaki pukul. Kan? Penarik orang penarik beca tak? Kalau penarik beca tu kerja dia halal. Penarik kereta ni kena fikir balik ni. Kan? Jadi oleh itu kerja yang tidak selari dengan ketentuan syarak akan terkeluar daripada maksud ibadah. Yang keempatnya, ya, untuk jadikan pekerjaan itu halal, tunaikan tanggungjawab sesama manusia. Hak kita sama manusia. Tadi sebut hak kita dengan Allah. Semayang kena jaga, puasa kena jaga tak? Ini hak kita sama manusia kena jaga juga ni. Tanggungjawab kita ni. Tadi tanggungjawab kita dengan agama. Tanggungjawab terhadap manusia lain perlu juga ditunaikan walaupun hakikatnya mempunyai hubungan dengan soal kewajipan. Seperti berzakat, bersedekah, bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Jangan kita abaikan. Kan? Tak layak untuk zakat, bersedekah. Kan? Kita niat, kadang-kadang kita berniaga ni, kadang barang tak habis ke apa semua tak, bagi pada kawan-kawan sebelah, kan? Bagi, ataupun letak dengan harga yang rendah, kan? Niat nak sedekah bagi ke orang. Ya? Yang kelimanya, menanamkan sifat mulia. Setiap orang perlu punya nilai-nilai murni dalam diri mereka seperti sabar, dedikasi, berani, usaha yang berterusan dan seumpamanya. Maksudnya kalau kita ni bekerja, contoh kalau kerja sendiri, pastikan tempat kita berniaga tu bersih. Tak? Cara kita melayan pelanggan yang baik, kan? Kualiti makanan dijaga. InsyaAllah pelanggan tak lari, ya. Kan? Kita sendiri dah bagus tak? Dalam masa yang sama kita menjaga tanggungjawab kita, solat kita jaga, sedekah kita jaga. Bukan sekadar kalau kedai makan, kedai mana pun cukup dengan sekadar memasang kaset bacaan Quran je, pihak Islamik ni nak mengatukan, kan? Lepas tu kadang-kadang saya pun tak bisa cadangkan, kan? Kalau kedai-kedai makan ni buka kaset Quran ni, ya, sebab kita mendengar Quran tu, ya, kita kena mendengar dan kita kena diam. Macam mana ketika Quran dibacakan kita boleh sembang walaupun dibuka kaset? Baiklah dibuka lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, selawat ke apa benda tak, itu lagi bagus berbanding kalau dia buka kaset Quran. Konon-konon dia buka kaset Quran, dia kata Islamik lah ni. Sedangkan adab bila mana mendengar Quran, kita kena diam. Macam mana kita diam? Kita dengar berbual, kadang-kadang kita jumpa kawan kita nak cakap, kan? Kadang-kadang ada setengah kedai makan pula dia buka lagu tu punya kuat pula nak cakap, tak ada, kena menjerit dengan kawan sebelah tu, kan? Jadi kini semua kena alert lah, kan? Tengok, ya. Okey. Pengajaran hadis ini yang tentang tekun tadi, yang pertamanya, tekun dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan adalah wasilah. Wasilah ni adalah perantaraan untuk mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Allah SWT kasih kepada orang-orang yang tekun dalam bekerja, sebagaimana hadis di atas. Tengok, kita kerja tu kan urusan dunia, tapi bila kita buat dengan baik, dengan betul, dengan berintegriti, makanya pekerjaan kita tu pertama jadi ibadah, yang keduanya Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala, dan dengan cara bekerja yang baik juga dapat meraih kasih sayang Allah. Okey, ya? Ya, kita ingatkan solat je boleh meraih kasih sayang Allah, puasa je tak, pekerjaan kita pun boleh. Yang penting kerja secara profesional, buat dengan betul, jaga integriti, jujur dalam pekerjaan, jangan mengkhianati pelanggan. Nah, itu. Yang keduanya, barang siapa yang tekun dalam pekerjaannya akan memudahkan urusan orang lain dan mengelakkan daripada keletihan. Kita buat macam ni tak kena dengan kehendak pelanggan, hantar dia komplain, hantar balik, buat balik. Buat hantar balik, kita buat tambah lewa, tak kena juga, kan? Kalau pelanggan pun cakap, encik macam mana ni? Saya bagi bentuk macam ni, suruh buat macam ni, kan? Suruh buat bentuk rimau, dia nanti buat bentuk gajah, mana mau?
Kan? Komplain. Bila kita pula kalau orang komplain, kadang kita dah marah kan. Pelanggan ni komplain. Mana lah pelanggan macam ni. Nah, kalau betul kita memenuhi dia punya piawaian, kalau dia komplain, kita cik, dalam kita punya perjanjian macam tu hari tu. Ni dia buat je ni. Okey, saya silap. Nak. Jadi kalau nak ubah tambah kos sikit lah. Sebab kita kena macam ni. Macam tu lah. Tapi kalau kita sendiri tak ngikut perjanjian kita dengan pelanggan kita, dan kita komplain macam mana? Tak kena lah tu. Kan? Sebab ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, berpeganglah pada janji, pada akad kamu. Itu akad kita tadi. Baik kita buat rumah, kontrak rumah ke apa saja, untuk perjanjian kita, persetujuan. Masuk perjanjian itu dah persetujuan. Kalau kawan tu order kuih macam ni, dia nak kuih macam ni, jangan pandai-pandai kita nak ubah macam ni pula. Kecuali ada perubahan, call bagi tahu, minta maaf. Ya, sebab kuih ni kos barang tak ada apa semua. Boleh tak kalau kita ubah pada kuih lain atas persetujuan dia? Dia tak setuju, pulang balik duit deposit dia. Itu je lah. Kan? Tapi dia begitu komplain ni, pelanggan aku ni cerewetnya tu sendiri. Dia tak ada cerewet kalau dia memenuhi akad. Kalau dia cerewet pun dia akan tersalah sendiri. Kata macam ni, ukuran dia macam ni. Saya ikut macam ni lah. Jadi kita itu insyaAllah selamat lah. Sifat tekun akan membezakan antara orang yang betul-betul berusaha dan juga orang yang sambil lewa ketika bekerja. Jadi buang sikap sambil lewa. Lepas tu saya cakap ada setengah orang yang ni dia cukup jaga kualiti. Tak ramai tak ada masalah sebab dia jaga pelanggan. Kan? Bila orang macam ni lagi berduyun-duyun orang nak pergi dengan dia sebab orang tahu kualiti dia jaga kan. Baik kuih raya sendiri pun sama tak. Kadang-kadang kuih raya orang ni dia keluarkan tak banyak. Terhad. Terhad itulah berebut-rebut orang ni. Jual kuih batang buruk je. Tak, saya dekat puluh-puluh macam tu. Kan? Kakak ni dia jual kuih batang buruk je. Tapi sebulan sebelum puasa dah kena order dah. Tak payah nak buat berkesian. Kita pun pergi, apa yang sedap sangat kuih ni? Kan? Member bagi rasa sedap kan. Dia punya barang semua sedap kan. Cair di mulut. Lihat. Contoh kan, jaga kualiti. Berebut orang nak, walaupun kita ni lah terhad. Ketiganya, tekun juga akan menambahkan keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Itu yang kita nak. Kita punya sumber pendapatan, pekerjaan kita diberkati. Bila ada barakah ini, insya-Allah Allah janjikan kecukupan kepada kita. Itu yang kita nakkan barakah. Ilmu yang berkat, insya-Allah kalau dia tak dapat pekerjaan yang besar-besar pun, Allah jamin rezeki dia. InsyaAllah tetap ada rezeki untuk engkau. Yang penting diberkati tak? Kesan tekun bekerja. Tekun dalam bekerja akan beri kesan yang positif serta motivasi yang tinggi kepada individu tersebut. Antaranya, yang pertamanya, dia melaksanakan satu pekerjaan sebagai wasilah penghubung untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Sebab tadi dia jadikan pekerjaan dia sebagai ibadah, maka dia akan dapat pahala lah. Ya? Yang kedua, dia mengetahui bahawa Allah SWT kasih kepada orang-orang yang tekun dalam bekerja. Ya, Allah Ta'ala suka orang yang rajin tekun. Padahal tekun bekerja ni kita melibatkan sesama manusia je pun. Tapi kenapa Allah suka? Tak. Padahal semua dan bekerja pula saya kata tadi tak ada kaitan dengan ibadah seperti solat. Solat kita buat kerana Allah kan. Puasa kerana Allah. Tapi ini urusan kerja sesama manusia, Allah pula yang suka. Sebab apa? Sebab itulah cara yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala nak hamba dia beribadah sungguh-sungguh, bekerja pun dengan bersungguh-sungguh dan mendapati kehendak syarak. Itu selamat. Ketiga, sikap tekun dalam pekerjaan akan memberikan kebaikan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Ya? Dia akan beri kesan kepada diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Ya? Kalau semua orang sikap macam ni, insya-Allah akan harmoni lah kehidupan tak? Masing-masing itu orang kata adalah pendapatan yang kukuh lah. Kan? Dia jaga kualiti pekerjaan dia. Kesimpulannya, yang pertama, Islam menggalakkan umatnya untuk bekerja dengan penuh tekun dan profesional. Kita dituntut untuk itqan ataupun tekun dalam setiap perkara yang kita lakukan. Ini kerana sifat tekun merupakan salah satu lambang sebagai seorang Muslim. Kita bawa nama agama,
kita bawa nama kaum. Kan? Yang baru ni tak, orang Melayu ni malas kerja kan. Kan, bawa nama label tu, padahal memang ada sikit berapa orang kita tentang malas ni tuan. Jangan tengok kaum je, sama je. Kebabalok ni memang ada je. Tak? Tapi jangan kita pukul rata. Tak semua orang macam ni. Ya? Dan gitu kata. Kita tengok di barat pun sama, yang jadi pemalas memang ada. Memang tak bekerja. Sebab di sana pula diorang tiap minggu diorang dapat duit. Kerajaan bagi. Tiap minggu hari Ahad dia akan beratur depan port office, dapatlah 150 pound ke 100 pound tiap minggu. Ini untuk orang homeless, orang yang tak ada kerja. Tak kerja pun dapat. Tu manja telajak lah tu. Kan? Tapi jangan kita kata macam tu. Kan? Sebut tentang malas, semua orang ada. Sebab tu Rasulullah ajar kita tentang doa mengelakkan malas. Tak? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya, Rasulullah dah ajar dah doa ni. Kan? Nak mengelakkan jadi ke bawah balok. Kan? Ya Allah Taala, kita minta kepada Allah Taala, ya Allah, aku berlindung daripada sifat ham wal hazan, daripada keluh kesah dan juga kesedihan. Kan? A'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta berlindung daripada sifat lemah dan juga kasal, balas. Al-kasal maksudnya malas. Al-ajzu lemah. Tak ada mood nak kerja hari ni, malas. Itu yang jadi buat kerja tak sungguh tu. Kan? Bila orang dah bagi deadline nak siapkan hari Jumaat ni, Allah apa benda tak buat lagi, itu jadi malas. Allah mana ada. Disiplin kena jaga. Kan? Ini Rasulullah dah ajarkan doa ni. Ya, hafal, amalkan dalam doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku juga berlindung daripada orang kata menuntut hutang, dan juga daripada kekerasan seorang. Kasar terhadap kita tak, biar orang semua cakap baik dengan kita. Ni dalam hal ni ada dalam maksurat. Boleh cari buku maksurat. Dalam maksurat ada doa-doa masnun, doa daripada hadis Nabi SAW. Jadi maksudnya sifat malas ni bukan hanya nak tuduh pada satu kaum, tak. Semua kaum, sebab nama dia manusia. Ya, sebab nama dia manusia, ada semua sifat ni. Sifat mahmudah ada pada semua manusia, sifat mazmumah pun ada pada semua manusia. Cuma cara kita kontrol dan handle sahaja. Jadi jangan dituduh. Ya, bila sebut dengan kaum ni, ini sudah sinonim. Ini kaum ini pemalasnya tak. Jadi jangan sebut begitu. Ya, sebab setiap kaum tak ada. Hakikatnya tuan-tuan, biasanya kalau kita pergi mana, kalau kita ni seorang yang bermusafir, insya-Allah kita akan kerja sungguh-sungguh. Sebab tu ada pekerja kita yang bekerja di negara jiran. Kerja dia apa? Cleaner. Kerja dia posisikan lontang. Tapi income dia berapa? Boleh buat rumah sebiji. Kan? Begitu juga ya, pekerja-pekerja kita Malaysia ni di luar negara. Kerja tak tinggi tapi rajin. Kan? Jadi tapi rajin. Kan? Saya dulu belajar bersama. Cuti sama je, musim panas je saya pergi kerja, pergi ke UK kerja. Saya kerja sana. Bukan kerja apa-apa, kerja kilang. Kan? Kerja bodoh-bodoh je. Kan? Kumpul duit. Kan? Kerja bukan kerja kola putih ni kan. Kola biru, kerja yang kata kerja-kerja yang kasar lah. Kan? Sebab apa? Sebab mata wang. Kan? Mata wang. Bayangkan kalau kita kerja di UK ketika itu, seminggu gaji kita RM1,000. Seminggu gaji kita RM1,000. Nak dapat di Malaysia tak? Lepas tu kita rajin kerja. Jadi begitu jugalah orang yang bermusafir ke negara kita pun sama konsep dia. Kan? Sama je konsep dia. Jadinya tak payah kita tuduh. Kalau kita pergi negara orang, kita akan jumpa juga rakyat negara tersebut yang pemalas memang ada. Jadi jangan pukul rata lah. Ya? Sebab sifat tu semua orang ada. Tambahan pula, kita sebagai seorang yang beragama Islam dituntut untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam setiap amal ibadah, sikap dan kehidupan kita. Nak kena ubah cara hidup, cara bekerja. Kedua, ketekunan adalah satu sifat yang amat diperlukan oleh seseorang pekerja. Setiap pekerja yang akan dapat meningkatkan kecekapan masing-masing sekiranya mereka tekun. Ketekunan dalam bekerja merupakan perkara yang dituntut, manakala sifat bekerja sambil lewa adalah dilarang sama sekali oleh Islam.
Yang ketiganya, meskipun Islam menuntut umatnya agar tekun dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, namun janganlah ia menjadi penghalang atau membuatkan mereka lalai daripada melaksanakan ibadat-ibadat khusus, yakni ibadat wajib kepada Allah SWT. Bekerja sampai tak semayang, berniaga sampai tak semayang, tak ke mana lah, ya, tak ke mana. Dia hanya fikir dunia dia kan, dia tak ke mana pun duit tu, ya. Maka ubahlah. Kalau selama hari ini kita bekerja ni semata-mata nak cari duit hingga mengabaikan perintah Allah, ubah. Sebab tidak ada keberkatan. Bila tidak ada keberkatan, tidak ada kecukupan. Ya, tidak ada kecukupan. Bila tidak ada kecukupan, makanya tidak ada keharmonian dalam keluarga tu. Tu yang duit tak cukup je, mengeluh tak. Kita kerja macam-macam kerja dah abang buat. Siang buat, jadi malam buat macam ni. Tapi duit tak cukup-cukup juga tak. Cek balik lah. Sebab selama ni engkau hanya yakin bahawa engkau saja yang mencari rezeki. Hakikat pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Allah SWT tu maha pemberi rezeki. Kau tak yakin dengan tu kan? Buat kerja macam-macam, semayang tak jaga, memang tak ada keberkatan lah. Memang tak cukup lah. Memang takkan cukup punya lah, ya. Yang keempat, kerja bersungguh-sungguh menggambarkan kesempurnaan iman dan takwa, ketulusan hati, keluhuran budi, dan kemuliaan akhlak. Semua sifat ini akan dikira oleh Allah SWT dalam menentukan amalan hamba-hambanya, sama ada ia diterima atau sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ketujuh berkaitan dengan itqan ataupun tekun bekerja. InsyaAllah pada kuliah akan datang, ya, rasanya tahun depan kot kan, nak ikut minggu yang kelima ni tak, ya. Kita akan sambung pula pada tajuk yang ke-8, iaitu berhikmah dalam dakwah, ya. Hikmah dalam dakwah. Sungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah bi'alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.